Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bersama saya pada hari ini 16 Mei 2020 bersamaan dengan 23 Ramadan. Hari ini hari yang ke-23 dah kita berpuasa. Dan hari ini juga adalah Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan khususnya kepada guru-guru di sekolah tinta. InsyaAllah, walaupun dalam pelaksanaan PKP ni, kita masih melaksanakan tanggungjawab kita sebagai guru untuk bangsa kita, okey? Generasi baru kita. Jadi, pada hari ini topik yang akan saya ingin kongsikan bersama semua adalah hikmah di sebalik COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Okey. Jadi, adakah hikmahnya di sebalik COVID-19 ni? Mungkin ramai yang berungut. Saya sendiri mungkin apabila kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP, kita semua rasa susah, serba-serbi susah. Susah nak keluar, susah nak beli barang, susah segala-galanya, susah tak boleh pergi sekolah anak-anak, susah nak pergi kerja, kena kerja di rumah. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam kita tak sedar sebenarnya ada hikmahnya di sebalik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP ini. Okay, yang pertama, dia melatih diri kita sebenarnya dalam tak sedar menjadi lebih bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan kita. Ya, dengan memakai topeng muka bila keluar, membasuh tangan, mencuci air, sabun dengan bersih ataupun menggunakan hand sanitizer, mengekalkan jarak sosial antara satu sama lain bila kita keluar. Itu sebenarnya mendidik diri kita untuk menjadi lebih berdisiplin dan juga lebih bersabar. Bersabar kerana apa? Kerana kita boleh kena beratur yang panjang bila kita hendak membeli belah, pergi ke pasar contohnya. Kena beratur dulu. Kalau macam sebelum ni kita boleh masuk bersesak-sesak, tapi sekarang kena beratur. Jadi inilah hikmah yang pertama, melatih diri kita sebenarnya menjadi seorang insan yang lebih bertanggungjawab. Dan yang keduanya dari segi institusi kekeluargaan. Cuba kita renung kembali bila ibu bapa di rumah, tok nenek mungkin berada di rumah, anak-anak semua berada di rumah, hubungan kekeluargaan itu sebenarnya dapat dipupuk dan lebih erat lagi. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ya, bayangkan kita sahur bersama keluarga, kemudian kita solat berjemaah bersama keluarga, bapa menjadi imam ataupun anak lelaki menjadi imam. Kalau sebelum ni tak pernah menjadi imam, masa PKP inilah menjadi imam. Bayangkan, kemudian berbuka puasa bersama-sama, bertadarus bersama-sama, mengadakan majlis taklim bersama-sama. Malah untuk ibu-ibu mungkin masak dan membuat kuih raya nak beraya ni bersama-sama anak-anak. Jadi ini mungkin antara momen yang indah sebenarnya, yang ingin kita simpan sebagai satu pengalaman yang kita tak pernah ada sebelum ini. Ya, betapa indahnya. Dan bukan saja dari segi hubungan dengan ahli keluarga, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan jiran. Kalau sebelum ini, sebelum PKP, sebelum COVID-19, berapa ramai antara kita yang kenal betul-betul dengan jiran kita. Yang kita tahu pergi lepas subuh, kita bergegas pergi ke tempat kerja, balik kerja pun dah malam. Ya, kita tak berinteraksi sangat. Tapi sebenarnya dengan pelaksanaan PKP, kerana COVID-19, kita mungkin lebih kenal jiran kita. Ya, ada yang mungkin bertukar-tukar juadah. Indahnya di bulan puasa ni bertukar-tukar juadah dengan jiran-jiran kita. Masya Allah, sangat berkatnya juadah buka puasa itu kita kongsi bersama-sama. Dan seterusnya, apa lagi hikmah yang boleh kita kongsikan bersama di sebalik PKP ini? Okey, yang ketiga adalah dari segi golongan asnaf itu sendiri. Ya, betapa ramai, betapa banyaknya bantuan dan betapa kita dapat hulurkan kepada mereka. Alhamdulillah, bukan sahaja dari segi bantuan makanan, RM1, keperluan diri yang dihulurkan oleh kerajaan kita sendiri, tetapi juga dari segi bantuan yang dihulurkan oleh pertubuhan ataupun NGO-NGO yang lain. Jadi di sinilah golongan asnaf ni mendapat, orang kata, disantuni, dapat kita kata hikmahnya kepada mereka di musim PKP ni. Okay? Lebih banyak tangan yang menghulurkan bantuan untuk mereka. Alhamdulillah. Dan seterusnya, sebenarnya PKP ni juga sebenarnya membuka peluang pekerjaan secara tak langsung kepada mereka yang menjadi rider ataupun personal shopper. Kalau kita lihat bila kita tak boleh keluar untuk membeli belah, kita menggunakan perkhidmatan penghantaran.
Jadi mungkin perkhidmatan penghantaran ni menjadi satu permintaan yang tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang mungkin telah dibuang kerja. Kesian pada mereka. Jadi ini sumber rezeki mereka secara tak langsungnya. Dan bukan saja kepada kita satu manusia saja mendapat hikmahnya. Sebenarnya dengan pelaksanaan PKP kerana COVID-19 ni, bumi yang kita duduki ni juga mendapat faedahnya, hikmahnya. Bagaimana? Kalau kita lihat report ataupun statement yang dikeluarkan oleh media, oleh kerajaan, sungai-sungai di Malaysia, contohnya Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Sungai Melaka, Sungai Gombak, Sungai Wei, Sungai Kemunsing, semuanya dikatakan kualiti air semakin bertambah baik dengan pelaksanaan PKP. Masya Allah. Bayangkan kalau dulu Sungai Kim Kim tu pernah mencetuskan kontroversi dengan penuh toksiknya, tapi sekarang telah menjadi semakin jernih dan semakin bersih. Masya Allah. Nampak tak betapa kalau kita tak sedar pun, tapi sebenarnya kita memperbaiki juga bumi kita. Dengan pelaksanaan PKP ni, bumi kita juga semakin pulih, semakin kurangnya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya sebagai umat Islam haruslah terus sabar, tabah dalam mengharungi dugaan PKP Allah turunkan kepada kita. Maksud saya dugaan pandemik COVID-19 dengan pelaksanaan PKP, kita harus bersabar. Kalau boleh kita ambilkan ibrah daripada kisah Nabi Ayub yang telah didugai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan dugaan kepada Nabi Ayub sakit selama 7 tahun. 7 tahun, bukan calang-calang. 7 tahun Allah bagi sakit dugaan kepada Nabi Ayub. Seluruh kulitnya sakit, seluruh organ dalamnya pun sakit, tidak berfungsi kecuali lidahnya sahaja. Masya Allah. Dan Nabi Ayub tidak pernah mengangkat doa untuk Allah kurangkan kesakitan atau dugaan yang diberikan kepadanya. Sehinggalah pada satu saat isterinya Rahmah membotakkan kepalanya kerana menjualkan rambutnya untuk mendapat untuk dibelikan makanan. Kesian. Masa itulah Nabi Ayub doa untuk dikurangkan, kasihanilah dia, dan masa itulah Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Dan selepas itu bukan setakat kesembuhan sahaja, malah Allah kurniakan rezeki yang berlebihan kepada Nabi Ayub. Zuriat yang bertambah-tambah kerana masa dugaan ni tadi, zuriat Nabi Ayub meninggal satu persatu. Dan selepas itu, selepas dia pulih, selepas Allah berikan kesembuhan, Allah kurniakan zuriat yang berganda kepada Nabi Ayub. Masya Allah. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau boleh kita ambilkan ibrah daripada kisah Nabi Ayub untuk terus sabar, untuk terus tenang, untuk terus kita berdoa kepada Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, 10 hari yang terakhir ini, perbanyakkanlah doa. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terus melindungi kita semua. Semoga Allah terus merahmati dan memberkati hidup kita dan seluruh umat Islam di dunia ini. Dan semoga kita akan terus tenang, insya-Allah. Doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.